Tiga-tiga. Sekarang Anis. Yang Anis saya punya. Minta. Yang ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim yu'til hikmata man yasha' وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah Azim, amma ba'du. Saya muliakan Ustia dan seluruh jawatan kuasa kuliah Duha di SHIG pada pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini. Saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, seterusnya sedang penonton yang sama-sama menonton live streaming kita pada pagi ini. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh kesyukuran. Allah Taala masih memberikan kepada kita ruang waktu dan sisa umur untuk kita isi dengan segala amal kebajikan dan amal kebaikan. Dan juga Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang selama ni dah diberikan kepada kita dah berapa lama. Kalau kita hidup 60 tahun, bermakna 60 tahunlah kita dah ambil nikmat Allah Ta'ala, guna nikmat Allah Ta'ala. Kalau kita hidup 50 tahun, maka seluruh 50 tahun itulah kita guna nikmat Allah Ta'ala. Nak hitung nikmat Allah ni tak terhitung hamba. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Ta'ala kata kalau kamu nak menghitung nikmat Allah Ta'ala, kamu tidak termampu untuk menghitungnya. Sebab itu dalam kitab disebutkan, kitab hadis kursi, diceritakan bagaimana seorang hamba tu dia minta daripada Allah Ta'ala nak masuk syurga dengan amal dia yang dia buat selama 500 tahun. Maka Allah Ta'ala suruh malaikat kira amal dia. Di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia berqiyamul lail. Untuk bukan 50 tahun, 500 tahun. Untuk 500 tahun dia buat amal macam tu, cuma boleh bayar sepasang mata dia saja. Nikmat yang lagi-lagi tuan. Tuan-tuan. Yang nikmat yang lagi-lagi itu tak boleh bayar lagi untuk 500 tahun amalan. Terima kasih. Nak kena apa? Terima kasih. Untuk 500 tahun hak tu saja yang boleh bayar. Hak lain-lain tak lagi. Nikmat lidah. Lidah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi jadi satu, orang kata, organ yang ada sensor. Dia boleh kesan apa masam, dia boleh kesan masin, dia boleh kesan manis, dia boleh kesan pahit, dia boleh kesan kelat, dia boleh kesan semua. Sensor dia cukup sensitif. Tu nama dia lidah. Nak bayar dengan amal kita untuk lidah, kita tak terbayar. Nak bayar amal kita untuk telinga, kita tak terbayar. Telinga kita, walau kita pejam, kita dengar suara, kita cam.
Macam tuan-tuan, kalau saya pakai mask, mungkin tuan-tuan tak cam muka saya, tapi bila saya bercakap, ada orang kata, dengar suara macam Ustaz Mat Isa lah. Dia kata, yalah saya. Patut pun suara saya dengar, saya cam. Dia tak pernah tengok muka kita, dia dengar suara cam, dia main mana, telinga dia boleh kesan. Oh, hebat telinga manusia. Hati lagi hebat. Akal lagi hebat. Itu tak terbayang kita. Maka dia kata kepada malaikat, wahai malaikat, kalau untuk mata saja 500 tahun, aku nak masuk syurga bukan dengan amal, dengan redha Allah. Maka Allah Ta'ala pun masuklah dia ke dalam syurga. Padahal disuruh dah malaikat seret dia ke pintu neraka. Maka dia kata ke Allah Ta'ala, ya Allah, hanya dengan redha kamu lah aku masuk syurga. Barulah Allah Ta'ala redha dia masuk syurga. Kita buat amal ni adalah supaya Allah Ta'ala redha dengan kita. Tu sebab kita buat amal. Ada orang kata, ada kata masuk syurga dengan redha Allah, tak payah buat amal lah, kita cari redha Allah. Dah buat amal Tuhan suruh itu adalah untuk dapat redha Allah. Jadi bila Tuhan suka dengan kita, dia suruh apa pun kita buat, maka dia redhakanlah kita dengan syurga. Syurga ni tuan-tuan perempuan bukan ukuran minda, bukan ukuran minda. Syurga ni adalah merupakan penciptaan yang sangat sempurna, nikmat yang tak boleh nak difikirkan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah kata dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, addatu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan kepada orang-orang mukmin, orang-orang soleh, ma la aynun ra'at, di syurga yang nikmat dia mata tak pernah tengok. Siapa-siapa yang tengok benda cantik dikata di mulut, lawa sungguh lah bunga-bunga ni, macam ni kot no bunga dalam syurga. Dalam syurga lawa lagi. Ataupun tengok hero Hindustan, lawa sungguh handsome lah hero Hindustan. Tara-tara ni kot hero hak Tuhan nak bagi kat kita, dah lawa lagi. Tara-tara muka kami ada ni tak main lah. Ini muka apa? Hak lagi handsome dalam dunia pun dah. Hak dalam syurga lawa lagi. Ya. Mala ainun ra'at, benda hak mata tak pernah tengok. Wala uzunun sami'at, dan telinga tak pernah dengar. Telinga manusia tak pernah dengar benda yang paling syok dalam syurga. Bunyian yang paling indah dalam syurga, telinga tak pernah dengar. Maka kalaulah dengar kata Allah ni, irama ni, tenang hati, rasa syahdu ya jiwa, rasa apa ni, jiwa kita rasa macam dengan begitu selesa je dengar. Macam ni kot dengar bunyi irama dalam syurga, dah bunyi dia lagi sedap. Dan juga wala khatara ala qalbi bashar, artinya tidak terlintas pada hati manusia. Terlintas di hati pun, kalaulah terlintas, kalaulah terlintas, no macam ni punya sedap, rasa dalam syurga macam ni pun no. Dah sedap lagi. Sebab itu jangan tanya agak-agak lah ustaz, dalam syurga ni ada tak toyam? Ustaz tanya, Tok Yam tak padan pun, tak cerita. Hak yang kita buat tu pun macam-macam rasa punya ada. Agak-agak ustaz, dalam syurga ni ada ayak dong ketum. Hak tu lagi tak patut tanya. Awak sedap terang mana sebenarnya? Dah. Benda yang tak pernah terlintas di hati. Terang mana? Bermakna apa yang terlintas semua tak betul. Semua tak betul. Jadi macam mana yang betul? Yang hakikat itu yang betul.
Walaupun dalam Quran Allah Ta'ala sebut ada ayat-ayat yang menceritakan dalam surga tu ada sungai daripada susu, sungai daripada air tawar, sungai daripada arak, ada, tapi bukan macam dengan hak kita bayang. Susu bukan yang macam susu lembu kita ni, susu kerbau ke susu apa yang paling sedap susu lah. Bukan macam tu. Tak terlintas di hati pun hebat syurga. Siapa yang nak masuk syurga? Orang-orang yang Allah Ta'ala redha dan pilih untuk masuk syurga. Orang perempuan kata, ingin kami nak masuk syurga Ustaz, macam mana cara dia? Maka carilah keredaan Allah, carilah keredaan ibu bapa, carilah keredaan suami, jagalah semayang, jagalah puasa, jagalah aurat dan kehormatan diri. Masuklah mana-mana pintu syurga yang puan-puan suka. Tak usah duk gurau-gurau lah. Ada yang orang gurau, nak masuk pintu mana Ustaz? Kata takkan tanya saya kot. Tengok syurga ni Nigeria banyak. Mana ada orang boleh tengok kita kata. Tengok Korea, orang Korea ramai, pakat masuk dah. Allah Ta'ala bagi kat kita peluang untuk pilih, masuklah pintu syurga mana pun dia adalah milik kita bagi orang yang ahli syurga. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian, itulah diceritakan ya tentang keadaan dalam syurga supaya menggemarkan hati kita. Boleh tak kita niat nak buat amal ibadat supaya Allah Ta'ala masuk dalam syurga? Kira ikhlas tak? Ikhlas dah lah tu, tak orang awam tu ikhlas lah. Kami nak buat amal, nak minta, ya Allah engkau masuklah kami dalam syurga, ya Allah. Boleh kira ikhlas dah lah tu. Walaupun bukan ikhlas pada makam yang paling baik, tapi ikhlas dah lah tu. Ya Allah, kami buat amal ni sebab takut kamu siksa kami dalam neraka, ya Allah. Kerana takut, hak tama kerana gemar, dia gemar kepada syurga tu pun boleh dah kira ikhlas. Dia takut kepada neraka pun kira boleh dah kira ikhlas. Jangan buat amal pasal lain dia. Ada orang buat amal pasal malu kat menantu main rumah. Menantu dia ustaz-ustaz lah juga. Amboi semayang ni. Gue sungguh malu kat menantu balik lega dia tak boleh semayang subuh lambat balik. Subuh lambat. Semayang pasal malu ke orang. Semayang sebab rasa orang kata malu, rasa takut kat suami takut dia jerkah. Ayah hang bukan boleh kalau aku tak semayang dia jerkah. Dia jangan buat kerana orang lain, jangan buat kerana malu, jangan buat kerana takut, jangan buat kerana semangat. Ada juga orang buat amal kerana semangat. Rasa semangat. Dan juga ada orang buat amal kerana iman. Hak iman tu mau. Dia 4 perkara yang bagi kita motivasi untuk buat sesuatu. Yang pertama, ada orang buat kerana takut, ada orang tinggal kerana takut. Tinggal rokok takut sakit jantung. Tak apalah. Yang kedua, ada orang malu. Buat amal malu. Malu dengan kotor nak pakai macam dengan mereka muda-muda lah kita pakai cara elok. Dia malu ni bukan kerana dia kerana iman, tapi kerana malu tak dapat. Yang ketiga, kerana semangat. Ada juga orang buat amalan kerana semangat. Bila tak ada ala kawan nak bagi semangat tu, aku tak semangat dah lah. Ada fitnah orang perempuan yang hidup dengan suami dia yang baik, dia jadi baik je. Nak tahu macam mana bila suami dia mati, dia mula balik dah. Zaman muda dulu dengan pakai kasut tumit tinggi, dia tua dah. Kasut tumit tinggi dengan baju dia seksi tak ada lah. Yang tudung dia pun singkat lapar dengan bulu mata sambung 2,5 inci. La ilaha illallah, awak jadi tu mana ni? Semenjak mati suami dia macam-macam jadi. Biar mulut merah menyala. Nak pergi mana orang minyak wangi bau 3,5 kilometer bau dah minyak wangi. Dia duduk ujung, kita duduk sini bau dah. Ish, bau apa ni? Minyak wangi dia bau dah.
Dia berubah tu. Yang tu dia bukan buat amal kerana iman, dia buat amal kerana hak lain, kerana semangat. Tempat kau. Yang pertama kerana takut, yang kedua kerana malu, yang ketiga kerana semangat, yang empat kerana iman. Kita buat kerana apa? Kalau kerana hak lain-lain, tak sempurna dari segi ikhlas kita, ihsan kita tak sempurna. Ihsan ni dia ada dua jenis. Satu ihsan dalam ibadat, nama dia ikhlas, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Buat ibadat pada Allah seolah-olah kamu lihat dia. Kalau memang kamu tak boleh melihat dia, dia melihat kamu. Yang kedua, ihsan dalam amal. Itu ihsan dalam ibadat, ni ihsan dalam amal. Macam dengan suami nak pergi masjid hari Jumaat. Kalau orang perempuan yang cuma kata kat suami, bang, baju ada dalam almari, bang pergi ambil. Iron tak lagi, tak tahu iron ke tak, tahu pakai baju hak yang sedot sudah lah dia tak. Hak tu nama dia isteri yang baik. Isteri yang baik. Dia pun kata kain pelekat tu ada bawah loker bawah, aku lipat dia elok dah. Dia tak, biar lah kain pelekat warna mana pun. Butang baju tu ada datang apa ni, almari hak yang sikat rambut tu, ada butang baju dia. Hak tu nama dia isteri yang baik. Isteri yang baik. Seluar kecil tak tahu ibu suka hang pakai lah nak mana. Laki dia cari seluar sependa tak jumpa. Dia dulu lipat seluar sependa kot tu. Lah ni dia buat jenis gulung-gulung pacak bagi berdiri. Laki dia tengok belakang apa, dia tak tahu apa dia. La ilaha illallah. Lepas tu pergi sembahyang tak pakai. Sembahyang pula masjid hak jenis kipas angin hak fang tu. Kipas angin tu nakal tu, perempuan dengan anak mereka tak ketahuan. Sujud dia selak habis geng-geng kita. Kipas angin tu nampak je pelan tu. Dia nakal. Dia nakal kipas angin tu. Dia rajin selak geng kita. Jadi siapa-siapa yang duduk bawah kipas tu beringatlah, kalau pakai kain, pakailah tracksuit. Takat seluar kecil tak selamat lagi. Jangan. Sembahyang tak pakai, balik main dia kata aku cari tak jumpa. Tu kita kata isteri yang baik. Isteri yang ihsan kepada suami dia tak buat macam tu. Dia iron baju, dia bubuh, butang dia sangkut. Dia ambil seluar kecil tak tepi tu, dia ambil kain pelekat tak tepi tu. Dia ambil kepiah suami tak situ, dia ambil minyak wangi tak itu, dia ambil duit tak tepi tu, dia ambil kunci kereta tak ujung tu. Dia kata bang, semua dah siap dah, bang pergi pakai dah. Suami dia ambil seluar pakai, ambil kain pelekat gulung elok, ambil baju singlet bubuh, ambil baju hak iron tadi pakai, butang bagi elok, ambil kunci kereta, ambil minyak wangi, ambil duit bolam poket. Hak tu nama dia isteri yang ihsan kepada suami. Ada setengah kata nak makan nasi ya, ada dua tudung pergi makan. Hak tu isteri yang baik, isteri yang ihsan. Bang, mai bang, dia tolong bubuh nasi, dia tolong bubuh lauk, dia tolong tuang ayam, dia tolong pergi ambil ketok. Tahu ketok? Ketok tak tahu. Ketok tak tahu. Apa dia sahabat? Ustaz Mat senang ya, pegang tangan lelaki tu, pergi singki tu, basuh tangan tu. Ketok ni tempat hak basuh tangan tu, orang panggil ketok. Ambil ketok tu petak tepi suami, angkat ayak, tolong basuh tangan dia. Tu nama dia ihsan. Yang tadi tu baik je, dia habaq atas suami dia. Ni nak basuh tangan tak mana? Dia tunjukkan mulut dia. Tu, singki tu. Dia tunjuk mulut. Bila kawan tu kat singki basuh tangan, isteri dia tunjukkan mulut dia. Hak tu nama dia isteri yang baik, isteri yang ihsan. Hak macam tadi ni, tolong tuang ayak, tolong basuh tangan suami.
Suami pun baca doa, makan mati mata tengok suami dia makan, habis nasi dia ambil tambah nasi sikit. Itu dia yang kata ihsan. Ingat Allah, dia bisa kenal dah lah tu. Dia kata minggu pertama dengan minggu kedua nikah, stokin pun dia tolong buang, stokin pun dia tolong buang. Lah ni buang neri lah stokin busuk. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, itulah konsep ihsan. Ada ihsan dalam amalan ibadat, satu ihsan dalam kerja buat tiap-tiap hari. Ada dua jenis ihsan, ya. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ingat zaman mula-mula nikah semua buat. Bila tu tak ada lah buat neri lah. Bukan tangan, tak ada. Tangan tu ada. Dia suruh kita agak buang stokin dia. Lah kali. Sampailah buang stokin neri tak tahu pergi hutang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tengok sambung daripada hari itu tentang kitab 40 hadis-hadis qudusi, hadis-hadis qudusi betul. 40 hadis-hadis palsu yang berlegar dalam masyarakat kita. Hadis-hadis palsu. Dia bukan hadis, dia kata-kata hukama, kata-kata ulama, tapi orang kata hadis. Jadi kita ni cuba nak bongkar kata yang ni bukan hadis. Macam tu. Ya, macam tu. Yang pertama, tajuk berkaitan dengan Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi. Dia masuk syurga dalam keadaan merangkak. Yang tu bukan hadis. Qad ra'aitu Abdul Rahman bin Auf yadkhulul jannata habwan. Aku melihat Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dengan merangkak. Pada ulama hadis mengatakan hadis ini sebagai palsu kerana rangkaian sanad terdapat seorang pelapor yang bernama Umarah bin Zadhan. Dia adalah seorang yang lemah di kalangan mereka. Ini telah disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam bukunya Al-Fawaid wal Majmu'ah. Ibn Taymiyah dalam Majmu'atul Fatawa menegaskan bahawa apa yang disebutkan bahawa Abdul Rahman bin Auf masuk surga dengan merangkak adalah palsu dan tidak ada asalnya. Artinya bukan hak tu Rasulullah pernah kata, Rasulullah tak pernah kata. Ibn Jauzi memasukkan hadis ini dalam senarai hadis palsu dalam kitabnya Al-Mawdu'an. Menurut Al-Haytami dalam buku Majma' Az-Zawaid, hadis ini dilaporkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Tabarani. Dalam sanad terdapat Umarah bin Zadhan. Menurut Imam An-Nasai Darul Qutni, Umarah adalah seorang yang lemah ingatan. Abdul Rahman bin Auf menyertai perang Badar dan Hudaibiyah. Rasulullah SAW memberikan kesaksian bahawa dia akan masuk syurga dan beliau pernah solat di belakang Abdul Rahman bin Auf sebagai imam. Rasulullah pernah lantik Abdul Rahman bin Auf jadi imam dan dia solat di belakang, dan Rasulullah kata Abdul Rahman bin Auf adalah seorang ahli syurga. Ada orang yang mengatakan ada hadis yang ra'aitu Abdul Rahman bin Auf, Rasulullah kata aku melihat Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak, adalah palsu. Jadi dia kata kaya Abdul Rahman bin Auf pun nak buat apa, masuk syurga pun merangkak. Hak tu hadis palsu. Ni dalam kajian hadis-hadis palsu yang terkenal. Jadi kita semua biasa dengar orang berkata antara nabi yang paling akhir masuk syurga ialah Nabi Sulaiman. Pasal dia banyak apa ni takdiran, dia banyak pemerintahan, dia banyak isteri. Hak tu tak ada pernah ada dalam hadis, tak pernah. Ni cerita hadis Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak pula, tak ada. Yang ni adalah hadis palsu. Abdul Rahman bin Auf adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang kaya hasil perniagaan yang diusahakannya. Dia bijak sama berniaga. Dia berniaga Abdul Rahman bin Auf ni dengan penuh keimanan dia. Pernah satu masa dia berniaga unta dia. Dia berniaga unta dia. 100 ekor unta sekali dia jual habis. Dia balik ke rumah,
Sebelum dia nak semayang, tiba-tiba mai satu orang minta nak jual unta. Abdul Rahman tanya, banyak mana? Dia kata 100 ekor. Aku baru ya jual 100 ekor tadi ni, dia kata. Engkau tolonglah wahai Abdul Rahman, engkau pandai berniaga unta, tolonglah jual unta-unta aku ni. Berapa ekor? 100 ekor. Abdul Rahman bin Auf pun kesian kat kawan dia ni. Engkau bagilah ke aku balik harga unta saja, jangan duk bagi untung-untung apa, aku tak mau. Aku nak balik harga unta aku je. Abdul Rahman kata, engkau tinggallah dalam kandang. Cuk masuk dalam kandang, dia pun tutup kandang, kawan tu balik, dia semayang. Habis semayang, ada orang main bagi salam kat dia. Ada tak unta aku nak beli? Abdul Rahman tanya, banyak mana? Dia kata 100 ekor. Kawan tu baru bagi je sebelum semayang tadi 100 ekor. Dia semayang habis, ada orang yang minta nak beli unta 100 ekor. Dia kata, engkau beli, ambil lah semua 100 ekor yang kawan aku tak tadi ni. Harga dia sama dengan hak kawan tu kata, cuma aku jual tali hak ikat di tengkok dia je 1 dirham. Dia tali dia unta tu, dia ada tali, dia ada 3-4 jenis tali sebenarnya. Ada tali hak elok, ada tali hak tak elok. Tapi dia jual hak biasa aja, harga 1 dirham. Jadi dia untung 100 dirham. Dia untung tali unta tu je. Hak yang unta sama harga aja. Dekat-dekat nak masuk maghrib, tuan unta main tanya dah, jual dia lagi Abdul Rahman. Dia kata jual dah. Harga dia macam yang kamu nak. Nah, engkau tak ada untung ke? Dia kata, aku tak ambil untung apa, aku cuma letakkan harga tali yang ikat pada unta je. Dia untung tak tu je. 100 ekor 100 dirham. Dia untungnya tu. Itu cara dia berniaga Abdul bin Auf. Sebab itu ada sekali Abdul Rahman bin Auf terlewat masuk untuk berjemaah dengan Rasulullah. Kerana kafilah dagang Abdul Rahman bin Auf masuk pada waktu Zuhur. Waktu asar baru habis unta yang terakhir. Punya banyaknya kafilah dagang. Masuk pada waktu Zuhur dalam kota Mekah, dia punya unta dia asar baru habis. Hadlah sekali, unta bukan berjalan macam kereta tuan-tuan, dia berjalan lambat. Punya banyaknya unta dia. Sebab dia terlewat, maka dia hadiahkan semua kepada jalan Allah untuk nak bayar takbir dengan imam. Siapa dia imam? Rasulullah. Pak saya takbir dengan Rasulullah tu fadilat dia besar. Tu imam masa tu Rasulullah. Fadilat dia besar. Rasulullah kata tak boleh bayar dengan harga 100 ekor unta pun tak boleh. Kerana takbir bersama imam tu fadilat dia besar. Jadi itulah kelebihan orang yang semayang sekali dengan imam. As-salatul jama'ah ma'al imam. Kalau dalam kitab Wasiyatul Mustafa, dia kata as-salawatul khamsu ma'al imam. Antara kelebihan dan pahala paling besar ialah semayang jemaah, takbir dengan imam pada setiap waktu. Itu kelebihan dia besar. Untuk bayar dengan 100 ekor unta pun bukan harga dia. Semua kafilah dagang pun bukan harga dia. Punya besarnya amalan. Dan Rasulullah SAW pernah dia ikut Abdul Rahman bin Auf, kerana Abdul Rahman bin Auf jadi imam pada ketika itu. Punya mulianya sahabat Rasulullah yang bernama Abdul Rahman bin Auf ni. Sebab itu ada cerita dalam kisah hijrah kita. Abdul Rahman bin Auf sampai di Madinah, dia pun nak bagilah kat dia tanah, nak bagi kat dia binatang ternakan supaya dia mula kehidupan baru. Abdul Rahman bin Auf kata tak perlu, cuma aku nak tahu ke mana jalan nak pergi ke pasar. Tunjuk jalan dia, aku nak pergi ke pasar, aku tahulah nak niaga macam mana. Ada orang tunjuk pergi market dia, aku tahu nak berniaga macam mana. Dia boleh pergi kutip kaki ayam. Kaki ayamnya orang potong ayam semua, kaki tak mau. Pergi kat dia pancok buat kerabu kaki ayam. Kita pakai nak makan, dah dia dapat murah.
sayuk-sayuk yang orang tak tepi dah. Dia kutip, dia kelas, dia buat kumpul 2 opang, 5 opang, dia bawa pergi jual pula di pasar malam. Modal sikit je, tapi dia pandai berniaga. Tu orang-orang kita hak jenis pandai berniaga. Kawan-kawan saya macam tu, banyak yang jenis-jenis macam tu. Mereka taklah banyak modal, tapi pandai berniaga. Apa ni Datuk Mursyid kita lah duk cerita, orang yang pandai cari kesempatan niaga ni, dia orang yang otak dia licik lah, dia pandai. Kawan tu jual laksa, dia jual yang tebu, cuma dia minta laksa bagi pedas sikit je. Orang beli ayak tebu dia habis. Pasal apa? Pasal laksa kawan tu pedas. Tu cara dia. Laksa pedas, ayak tebu dia pun pakai ada order. Bang, ayak tebu tu gimana? Sebab laksa pedas. Dia sengaja habaq kat kawan tu, bang, kuah laksa bagilah pedas sikit. Pasal apa? Nak bagi ayak tebu ni habis. Dia jual ayak tebu, tepi orang jual laksa. Orang makan laksa pedas. Ada ayak tebu dia. Ada ayak tebu dia habis, laksa kawan tu habis. Itulah sebab ya, macam dengan orang jual tepung lah. Siapa yang paling baik dengan tukang jual tepung? Orang buat roti canai, orang buat donat. Ni networking dia. Dia baik dengan orang-orang ni. Tepung dia sentiasa ada orang beli. Pasal apa? Pasal permintaan roti canai, buat donat, buat kuih apa semua. Tu dia pandai dan dia ada kawan-kawan yang sentiasa. Ni cerita orang pandai berniaga. Abdul Rahman bin Auf macam tu ya. Dia kata, tunjukkanlah aku jalan untuk ke market. Aku tahulah macam mana nak berniaga. Tak payah bagi kat aku apa. Aku kerti macam mana nak berniaga. Jadi muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ada disebutkan oleh Ibn al-Jauzi dalam bukunya Al-Mawdu'at bahawa hadis batil ini dijadikan pegangan oleh orang jahil, bahawa harta adalah penghalang dari melakukan kebaikan. Mereka beranggapan jika Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dengan merangkak disebabkan harta, sudah cukup menunjukkan celaan kepada harta. Ni orang-orang yang jahil tentang ilmu. Dia tak mau jadi kaya. Dia kata susah tu tengok Abdul Rahman bin Auf. Rasulullah kata masuk syurga merangkak. Padahal hak tu bukan Rasulullah kata. Hak tu hadis maudhu', hadis orang reka. Dia pun ambil kata tak bagus kita simpan. Hadis ini tidak sahih. Yang sangat tidak boleh diterima jika Abdul Rahman bin Auf yang dijamin masuk syurga oleh Rasulullah tetap terhalang daripada kebaikan disebabkan hartanya. Ini kerana mengumpul harta dibolehkan, sedang yang dicela ialah mendapatkan harta dengan cara yang haram atau salah dan tak menunaikan kewajipan harta, iaitu zakat. Cari harta tak apa, carilah bagi banyak-banyak. Jadi jutawan tak apa, jangan tipu orang. Jadi orang yang banyak harta tak apa, tapi jangan cari dengan cara yang haram. Qaradawi kata cari harta ni dia ada 5 cara supaya jadi ibadat. Yang pertama, kerja apa? Dalam Al-Khassa'is Al-Ammah lil Islam ada Qaradawi tulis. Waktu saya duduk Jabatan Mufti dulu adalah kitab saya duduk baca. Qaradawi kata yang pertama, apa kerja yang dia buat? Nak tahu halal ke haram kerja dia, kata dia, apa kerja yang dia buat? Yang kedua, bagaimana kerja dia buat? Bagaimana kerja? Tipu ke? Tak tipu ke? Betul ke? Kona kawan ke? Yang ketiga, produk apa yang dia buat? Hasil kerja dia manfaat ke? Mudarat ke orang ke? Dia buat sesuatu akhirnya jadi racun ke orang. Produk dia. Dan yang keempat, di mana dia kerja? Kerja apa? Kerja jadi pak gad. Pak gad apa? Kelang arak. Tak boleh. Dan tanya kerja yang dia buat, di mana kerja dia buat? Kerja apa? Kerja jadi jaga apa ni, kaunter, jaga cashier kat mana? Kat tempat kelab malam.
tak boleh. Sebab kat malam tu tempat dia tak elok, tempat dia kerja, dan yang kelima, waktu dia bekerja. Waktu sembahyang Jumaat kerja juga ke? Ni orang lelaki lah, kalau orang perempuan tak apa. Waktu hari Jumaat orang perempuan tak apa kerja, orang lelaki tak boleh. Jadi ada 5 syarat. Yang pertama, kerja apa? Yang kedua, di mana bekerja? Yang ketiga, bagaimana bekerja? Yang keempat, produk apa yang dihasilkan? Dan yang kelima, masa dia melakukan kerja tu waktu mana? Jadi cari harta tak apa, ya, cuma jangan cari dengan cara yang batil dan juga sehingga tidak menunaikan kewajipan terhadap harta, iaitu takwa keluar zakat. Mustahil dua perkara ini ada pada Abdul Rahman bin Auf. Ini huraian dalam tajuk ni. Betapa ramai tukang cerita berdalil dengan hadis seperti ini untuk menganjurkan kemiskinan, mencela kekayaan. Para cerdik pandai manakah yang mengetahui dan memahami dengan kefahaman sebenar untuk menegur mereka? Dia kata tolonglah tegur. Sebenarnya Islam menganjurkan kita untuk bersifat zuhud dan berpada-pada dengan apa yang ada. Namun begitu, adakah ini menghalang kita untuk berusaha mencari harta kekayaan semasa di dunia? Islam menuntut kita mengambil berat tentang nasib kita di akhirat. Tetapi masa yang sama, Islam melarang kita tidak terlalu mementingkan akhirat sehingga kita terabai kehidupan dunia. Cuba renung pesanan Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah dengan harta kekayaan yang dikurniakan Allah kepadamu dari segi pahala dan kebahagiaan akhirat. Jangan engkau lupa bahagian keperluan dan bekalanmu di dunia. Di dunia jangan lupa, hak dunia pula kita jangan tinggal. Kalau kita tinggal tentang pendidikan, siapa yang nak atur bidang pendidikan? Akhirnya orang yang tidak mempunyai otoriti yang atur pendidikan, habis rosak pendidikan kita. Kalau kita tinggal bidang ekonomi, siapa nak atur bidang ekonomi Islam? Akhirnya orang-orang yang tidak bertanggungjawab atur ekonomi yang penuh dengan sistem ribawi, atur ekonomi yang penuh dengan sistem yang tidak patuh syariah. Jadi kita kena ambil berat benda-benda macam ni. Jadi kita kena involve ataupun kita kena sama-sama bagi tanggungjawab kita pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia kita, anak-anak kita, generasi yang akan datang, ya. Sampai buat apa di bangunan tak ambil tahu langsung hal surau ke apa. Mai orang belakang baru kata, kelang besar ni sampai surau tak ada ke? Saya pergi tengok satu kelang punya besar, surau tak ada. Sampai akhirnya makcik dengan pakcik haduk jaga cuci tu buat store tu sebagai surau. Dia kata mereka pakai mai semayang tak ni. Pada tu kali kedua saya mai lagi untuk ceramah. Saya kata kawasan ujung kawasan kosong tang ni buatlah surau tang ni. Mai saya tanda kiblat di surau tu. Saya pun tanda kiblat bagi elok-elok, tapi kelang kok ni surau pusing kok ni lah, kiblat dia kok lain. Jadi dia buka sikit ke depan, misalnya dapat dengan apa di jalan lalu. Jadi siapa nak masuk surau kot luar pun boleh, siapa nak masuk kot dalam pun boleh. Pada tu ramailah mereka pakai usaha kutip derma minta daripada pihak pengurusan untuk buat surau. Saya kata sampai tak ada surau ni, padahal pekerja Islam ni ramai di sini, tak terfikir. Tu yang saya kata kita kena ada orang Islam yang bertanggungjawab dalam soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Jelas sekali Islam tidak menghalang kita untuk berusaha mencari harta kekayaan di dunia. Tetapi mereka yang dikurniakan oleh Allah dengan harta kekayaan mestilah pakai harta tersebut dengan cara-cara yang Allah Ta'ala redha. Antaranya ialah harta kekayaan dikurniakan mestilah diberikan peruntukan untuk melakukan kebajikan pada jalan Allah. Yang ni bukan satu orang kata hipotesis, bukan satu andaian, tapi benda betul berlaku. Seorang tokek jual ayam. Saya kata dia, Haji macam mana boleh bertahan? Punya lama jual ayam, lepas tu Allah Ta'ala bagi rezeki sentiasa sampai boleh buat sale puluh-puluh ribu sehari ni. Dia kata, Ustaz, tak ada satu cara melainkan sedekah saja. Sedekah ayam macam mana? Kita lah ni pakai
penimbang digital. Ayam kena bubuh harga dah siap-siap dalam penimbang dia. Bila letak saja, dia punya harga akan naik. Tak boleh tipu dah. Jenis mata kati tu tak boleh tipu dah. Tapi tuan-tuan, budak-budak lah, batu kati dia pun tak pernah tengok. Bisa tengok batu kati? Tak pernah. Pasal kati lah ni tak nak batu dah. Kati hak dulu ni, hak jenis angkat tu, batu duduk belah kiri, dia duduk surung pimai batu. Dia dah batu kati. Dia pun duduk tipu batu kati tu, tolak, pak, pegang terus. Tak dan kati tu nak bergerak, dia tolak, dia pegang lah. Dia duduk bohong tu. Nak pergi mahal. Kita dah percaya lah kat dia. Tipu mata kati. Itu sistem orang dulu lah, tak boleh bohong lah. Dia ada siap-siap harga di situ secara digital. Letak saja ayam di atas, harga akan naik di bawah. Kadang-kadang ustaz, dia akan naik RM10 3 kupang, RM10 2 kupang, RM10 15 duit. Saya kira hak RM10 tu saja. Hak yang ekor-ekor belakang tu saya sedekah. Tu banyak mana sedekah? Tak tahu, dia kata. Itulah di antara salah satu cara yang dia buat selain daripada hak bagi cara lain. Hak tu dia buat, dia kata, sebagai sedekah dia. Dan sedekah itu adalah pembuka pintu rezeki. Tu dia kata. Ini orang meniaga sendiri cerita kat saya. Sedekah itu adalah pembuka pintu rezeki. Antaranya ialah kekayaan yang dikurniakan mestilah diberikan peruntukan untuk melakukan kebajikan dan jalan Allah. Sebab itu Allah memberikan tawaran yang istimewa kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum, dengan harta kamu dan dengan diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Shaf ayat 10-11. Artinya, wahai orang beriman, mampukah aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh selamatkan kamu daripada siksa neraka? Apa dia? Beriman dengan Allah, berjuang dan membela agama dengan harta benda dan diri kamu. Jadi harta benda boleh dijadikan sebagai alat untuk membela agama. Apa yang dilarang ialah mengumpul harta kekayaan menjadi agenda utama dalam kehidupan. Ligan harta, siang malam sampai tak tahu, tak keheran kawan, tak kisah keluarga, tak kisah adik-beradik, orang kenduri sebelah rumah. Dia tak kira, dia kira kerja dia ya. Kalau mati pun dia kata, bukan kerja aku nak pergi golek musuh kubur, hampa tanam dah kat tangan aku busuk sampai tak ratu. Orang habaq kata sebelah rumah kenduri gila, dia pakai catering tak tengah ni golek ya. Allah cuti lah sehari ya. Orang sebelah rumah kenduri, dia duk kira kerja dia lah. Dia kata tak boleh tinggal kerja tu, tak boleh tinggal. Apa yang dilarang ialah mengumpul harta kekayaan menjadi agenda sehingga kita lalai mengabaikan tanggungjawab kepada Allah dan tanggungjawab sesama manusia. Ada orang yang sibuk bekerja penat sehingga sanggup meninggalkan solat, kerja sampai tinggal sembahyang. Ada orang yang diberikan kekayaan berlipat ganda tetapi berasa rugi jika mengeluarkan zakat. Bila ditanya bila hendak pergi haji, dia jawabnya tak sempat. Bila diajak pergi melancong, dia jawab tak larat. Harta kekayaan dihimpun dengan penuh syarat, sedangkan ramai orang yang masih hidup melarat. Lebih parah jika disebut harta adalah harta rakyat. Dia mula pantun pula dah. Tak mana. Bagus ke lah. Kita baca dia punya syair dia. Ada orang yang diberikan kekayaan berlipat tetapi rasa rugi jika keluar zakat. Bila ditanya bila nak pergi haji, dia jawab tak sempat. Bila diajak melancong, dia kata tak larat. Bila harta kekayaan dihimpun sampai penuh syarat, sedangkan ramai orang masih melarat. Lebih parah jika yang disebut itu adalah rakyat. Bila ditanya dari mana dapat, inilah hasil tulang pak kerat. Pandai sungguh mereka mengelak, tapi bagaimana pula nasib di akhirat? Sedap bahasa dia. Lek kat kau dipentul no. Itu hadis yang pertama tentang hadis maudhu'. Baik, kita baca hadis yang kedua muka surat 154. Saya langkah hadis yang berkaitan dengan zina tak masuk syurga tu sebenarnya saya baca dah. Saya baca dah dalam siri kita yang lalu.
orang berzina tak boleh masuk, anak zina tak boleh masuk syurga. So, saya baca dah. Muka surat 154, hadis yang berkaitan dengan bekerja untuk dunia. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, bekerjalah untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lama. Beramallah untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati esoknya. Al-Albani dalam silsilatul ahadis ad-dha'ifah wal mawdu'at berkata, tidak ada asal bagi hadis ini bahawa ia daripada Rasulullah, walaupun ianya masyhur di kalangan manusia. Ni antara benda yang masyhur tapi bukan hadis. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, hak tu bukan hadis. Hak tu kata-kata ulama saja. Jangan duk kata hadis, ya, bukan dia. Secara umumnya isi kandungan hadis ini adalah benar. Apa yang ingin disampaikan ialah supaya kita tekun dan bersungguh-sungguh dalam melakukan urusan kerja dunia. Dia punya matlamat dia bagus. Nak suruh kita buat kerja seolah-olah kita nak hidup selama-lama. Artinya buat kerja dengan sungguh-sungguh. Baguslah, motivasilah. Tapi janganlah kata hadis yang ni. Motivasi je kat kita. Buatlah kerja sungguh-sungguh seolah-olah kita ni nak hidup lama, macam tu. Artinya buat sungguh-sungguh lah, himpun harta bagi banyak, kalau niaga bagi untung, seolah-olah kita nak simpan ada lagi kehidupan kita di depan. Orang yang pandang secara pandangan depan, pandangan jauh. Kemudian kalau nak buat kerja akhirat pula, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya seolah-olah inilah amalan terakhir, besok nak mati dah. Seolah-olah macam tu. Seolah-olah. Jadi dia nak bagi motivasi kat kita nak buat amal akhirat. Anggaplah kalau semayang ni adalah semayang terakhir aku hari ni. Mungkin Sakti tak tahulah sempat ke tidak. Mati ni bukan dikira, tuan-tuan. Bila-bila dia boleh main. Imam Ghazali kata benda yang paling hampir dengan kita mati. Pasal apa? Dia main sampai tak dan nak bagi apa-apa isyarat. Mati dia tak silap. Dia tak silap alamat, tuan-tuan, insya-Allah. Macam rezeki lah, rezeki pun tak silap alamat. Kalau jadi rezeki kita tu lah, kita lah. Mati macam tu kan. Ada tak malaikat Israel silap ambil nyawa? Tak silap. Panahlah nak tahu. Mereka kata macam hak cerita kalau Kedah dulu kan, isteri dia tu sakit. Maaf lah kalau kena adik-beradik, tuan-tuan perempuan marah kata dia. Isteri dia sakit, suami dia duk jaga isteri dia. Tiba-tiba satu hari isteri hadut sakit tu tak mati, yang mati suami dia. Mereka kata biar hamba betul-betul, bini dia kan laki dia yang mati. Dibatan laki dia, macam tak betul. Hadut sakit bini dia lah, hamba betul ke? Betul orang tu kata, laki dia mati. Israel takkan dia silap ambil nyawa kot. Ada ni pun kata Israel silap ambil nyawa. Dia pergi tengok-tengok, hak mana patut mati tau, dia pergi ambil laki dia. Dah, Israel tak pernah silap alamat. Nama dia tak pernah silap, alamat dia tak pernah silap. Kalau dia silap tarik nyawa, mati naya, tuan-tuan. Contohlah kan, ada Mak Isa 2 orang tidur tepi tu, tiba-tiba ambil nyawa saya. Allah, dia kata silap orang. Dia mati-mati dah. Dah. Israel tak pernah silap, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Mati ni dia akan datang dengan tiba-tiba, ya. Israel dia takkan silap ambil nyawa. Secara umumnya isi kandungan hadis ini adalah benar. Apa yang ingin disampaikan supaya kita tekun dan bersungguh-sungguh dalam melakukan urusan kerja di dunia. Begitu juga kita memperbanyakkan ibadat dan amal ketika bekalan di akhirat seolah-olah kita akan mati pada esok hari. Jadi ia menganjurkan kehidupan yang seimbang di antara dunia akhirat. Bekerja dunia tanpa melupakan urusan akhirat. Walaupun isi kandungan hadis palsu ini betul dan baik, tetapi ia tidak juga salah. Dia tetap juga salah apabila disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kata-kata Rasulullah.
Hak ni cuma motivasi daripada ulama supaya kita kerja sungguh-sungguh dalam soal dunia, dalam soal akhirat pun buat amal sungguh-sungguh, seolah inilah amalan terakhir yang kita sempat buat sebelum kita mati. Kalau kita tahulah waktu mati bila, boleh buat satu amalan ya, tentu kita buat paling baik dah amalan tu. Pasal apa? Ni hak last sebelum mati ni. Dia. Jika ini dilakukan, ia juga termasuk dalam perbuatan melakukan pendustaan terhadap Nabi, kerana kita menisbahkan kepada baginda suatu yang tidak diucapkan oleh baginda. Ada satu konsep yang perlu kita ingat, iaitu setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah semestinya benar, tapi bukanlah setiap yang benar itu diucapkan oleh Rasulullah. Contoh yang mudah ialah kita mengatakan Kuala Lumpur terletak di Malaysia, ini memang benar, tetapi ia tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Kan? Islam menggalakkan kita supaya memakmurkan dunia. Fahamlah yang dikatakan apa yang benar bukan semua diucapkan oleh Rasulullah. Artinya ada benda betul episod tak sebut pun ada. Tapi ada yang benda yang tak betul yang Rasulullah tak sebut, tak boleh nisbah kepada dia. Islam menggalakkan kita supaya memakmurkan dunia ini dengan aktiviti bermanfaat. Islam tidak menghalang kita daripada mencari dan menikmati harta kekayaan. Kesenangan dan kenikmatan dunia yang dicari jangan sampai membuatkan kita lupa akan kematian yang pasti akan kunjung tiba. Sama ada kita sesedia ataupun kita lupa, kehidupan pula bukan hanya berakhir dengan kematian, tetapi ia adalah babak pemisah di antara kehidupan dunia dengan akhirat. Tak habis lagi. Akhirat ada lagi, kita akan ditanya, dipersoal banyak lagi benda ya, yang Allah Ta'ala nak tanya kita di akhirat esok. Bermakna fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Ta'ala kata, buatlah amalan kamu akan dinilai oleh Allah, oleh Rasul, orang-orang mukmin. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Allah Ta'ala kembalikan kita kepada dia. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kamu akan lihat apa yang kamu buat di akhirat esok. Bermakna hidup dunia tak selesai setakat ni je. Kalau buat nanya ke orang, tunggulah. Kalau tipu orang, tunggulah. Kalau duk scam orang, tunggulah. Duk scammer ni jadi scammer, tipu orang, tunggulah di akhirat esok. Tak habis setakat ni. Orang kenal nanya akan minta kat kita bayaran balik. Nak bayar dengan apa? Kalau dunia, kalau dia minta boleh bayar duit tuan-tuan. Akhirat tak ada apa, yang ada pahala kita aja. Gamak tak bagi kat dia? Kena bagi. Kena bagi. Kita rampas duit dia pada ketika di dunia. Di akhirat esok dia minta pada kita amalan kita. Habis amalan bagi ke orang sebab dia banyak tipu orang. Tapi itu apa yang tinggal? Tak ada yang tinggal. Dia tanggung dosa kawan tu pula. Dosa-dosa yang ada hak kawan tu punya, dia tolong tanggung. Pahala dah lah bagi kat kawan tu. Dosa kawan tu pula dia tolong tanggung. Pasal apa? Pahala dia tak boleh bagi dah, habis dah. Dalam kitab Jauharul Mawhub kata banyak mana. Kalau kita hutang orang 1 dirham 70 rakaat semayang. 1 dirham 70 rakaat semayang. Tuan-tuan perempuan bawa semayang banyak mana pergi balik di akhirat. Habis kalau hutang orang, habis kena bagi ke orang. Jadi sebab itu jagalah sangat-sangat ya, benda-benda yang kita rampas daripada orang, benda-benda yang kita ambil. Orang laki-laki ya, yang tak bayar mas kahwin isteri. Perempuan masa kahwin dulu ni, suami bagi dah mas kahwin. Kalau tak bagi, balik abang kat dia. Abang sebenarnya tak bagi mas kahwin dulu. Kalau nak halai, selesai. Kalau tak mau selesai, minta. Bukan banyak mana sangat pun, RM150, 5 kupang 5 duit. 5 kupang 5 duit tu main tak mana, tak tahu. Ada orang mas kahwin dia RM666, 6 kupang 6 duit. Dia nak cari duit seduit. 6 kupang 6 duit, 666 ringgit, 6 kupang 6 duit mas kahwin. Ada dalam album. Dalam album tak. Kalau tak bagi, tolong bagi. Itu hutang kita dengan isteri yang kena bayar. Isteri balik tuntut.
Suami kata dia nak bagi duit mas kahwin 600. Hak belanja tu cerita lain lah. Hak tu kalau ni hak mas kahwin, hak memang hak milik isteri secara mutlak. Hak tu memang hak isteri. Kalau kita nak redha, kalau nak halal lah. Halal kira tak ada apa lah, kosong-kosong. Ni hak tak halal. Ada sejarah tuan-tuan, suami nak mati tak mati duk memandang ya. Tak mati duk sakit memandang. Pasal apa lah. Barulah teringat. Ramai-ramai tu ada yang teringat kata, tolong tanya saat isteri dia kok mas kahwin tak bayar masa rupanya betul sungguh. Dia tak bayar masa kahwin dulu. Masa isteri dia mai bisik di telinga dia, abang saya halal buanglah mas kahwin hari itu yang abang tak bayar. Saat apa pada tu tengok mati. Rupanya ada sangkut dengan isteri dia. Allah Ta'ala tak bagi dia mati lagi, nak bagi isteri dia redha dulu. Tu celah-celah tu pula isteri dia kata, kalau abang nak mati, elok abang mati tak apa, tapi mas kahwin tetap aku tak halal. Dia mana tahu ya. Tapi orang kata yang nama isteri ni rasanya tak gamak kot buat macam tu. Kawan tu nak mati dah, ya dia mati bila. Kalau teringin nak nikah lain, nikah. Tak mau pun tak apa. Takut nak nikah Ustaz, takut hantu suami main cekik, dia tarak balik cekik dah. Dia mati dah. Balik cekik dah. Dia punya marah bini dia nikah pula dengan ustaz sebelah rumah dia meluat tu. Ilaha illallah. Duk pergi nikah dengan ustaz tu juga. Dia balik cekik dua orang. Dia kata ustaz tu cekik. Ustaz mana tak tahulah, tapi ada. Oh jangan. Tak ada takut. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, ya allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Hendaklah tiap-tiap diri melihat dan perhatikan apa yang sudah disediakan daripada amalnya untuk hari esok, dan sekali lagi diingatkan bertakwalah kepada Allah semuanya. Katanya kena fikir untuk hari kita nak mati esok, apa yang aku nak bawa. Bawa apa? Bawa pahala aja. Puan-puan, dalam rumah ni 1000 jenis macam perkara boleh buat pahala. Asal niat bagi betul je. Basuh baju dapat pahala, setrika baju dapat pahala, masak makan dapat pahala. Nak bagi pahala banyak, suami suruh jadi wajib, suami tak suruh jadi sunat. Suami tak suruh masak, tiba-tiba kita masak bagi dia, jadi sunat. Suami suruh, pasal apa? Kita tanya, abang nak makan apa? Aku nak makan gulai. Buat gulai bagi kat dia, dapat pahala wajib. Abang nak minum apa? Nak minum yak teh, buat teh bagi kat dia. Kalau suami dah, isteri buat teh pun suami janganlah banyak akal. Ni bagi syarat pula. Sat. Apa dia? Teh jangan pekat sangat, baik. Jangan cayak sangat, tak sedap. Jangan manis sangat, sapuk kencing manis. Jangan tawak sangat, tak sedap. Jangan panas sangat, tak boleh nak makan. Jangan sejuk sangat, tak sedap jadi teh air pula. Jangan banyak sangat, takut tak habis. Jangan sikit sangat, takut tak cukup. Oh, pening pala lah. Ada dekat 10 syarat nak makan ayak teh ni. Tak payahlah bajunya apa pun, masak. Dapat pahala wajib. Buka lampu kat suami, dapat pahala wajib, tapi dengan syarat suami suruh buka lampu sat. Ataupun tanya suami, abang nak buka lampu ke? Buka lampu, dapat pahala wajib. Macam-macam benda dapat pahala perempuan. Siap tempat tidur dia, dapat pahala. Tolong buka aircon bagi kat dia, dapat pahala. Ikut yang dia suruh, dapat pahala. Gerak dia tidur bangkit malam, mayang abang, dapat pahala. Itu dia, apa benda yang isteri nak dalam kehidupan dunia, dapat pahala. Jadi setiap suap yang suami makan dapat pahala. Tu tak kira hak anak-anak lagi. Khidmat dengan anak-anak,
Anak dia waktu kecil isap susu seorang ibu, satu teguk susu ibu akan dapat 10 pahala. 2 tahun dia menyusu, berapa juta teguk yang anak dia makan, 6 orang anak. Banyak pahala. Kira sebelah kaki perempuan duduk dalam surga, tinggal sebelah kaki duduk di luar. Buat amal lah. Banyak pahala perempuan boleh buat. Jangan duk claim dengan kami tu kena jaga. Kalau lelaki api. Ada orang perempuan tanya saya di Masjid Zahir masa jadi imam, ustaz tu imam nak tanya, betul ke kalau suami kata aku tak redha hang masuk syurga, memang tak boleh masuk syurga? Betul? Betul. Suami dia kata kat dia kata kami ni duk kelai nak cerai, ada lagi tak tahu lagi. Dia jadi tu imam ni, dia jangan tanya banyak, cerita lagi panjang. Jadi tanyalah puan nak apa? Nak tanya tu imam je, betul ke kalau suami kata aku tak redha hang masuk syurga, tak boleh masuk syurga? Saya kata betul. Pasal apa? Dia pun habaqlah kami ni ada bergaduh sikit-sikit. Tu nak cerai. Saya pun katalah nak cerai esok, saya nak minta rumah. Dia kata ambillah rumah kalau hang nak. Lepas tu nak lah kereta tu, saya nak naik apa pergi hantar anak-anak sekolah. Nak lah kereta. Ambil kereta tu kalau hang nak. Aku tukar nama esok. Nak anak-anak semua, sebab dia tak boleh duduk seorang-seorang, nak duduk dengan anak-anak. Ambil semua anak-anak. Pasal aku tahu anak tu bin dengan binti aku, dia pun nak nikah esok cerai aku. Tanah ada satu, dia kata tanah tu pun saya nak. Hang nak tanah pun hang bagi 20,000 kat aku, sebab 20,000 tu duit mak aku, dia tak. Suami dia kata bagi balik. Kau nak bagi balik, dia dah ambil. Tak. Cuma satu benda je aku takkan bagi kat hang sampai bila-bila. Apa dia? Aku tak redha hang masuk syurga, dia. Pening kepala isteri dia. Main jumpa saya kata duduk APA balik ejah lah dengan dia, suami lagi. Kalau suami kata macam tu tak masuk syurga pun. Dia kata ni pun masalah lah. Atau dia balik ejah macam mana, tak main-main bila orang saya elok balik lah. Ejah elok balik lah. La ilaha illallah. Sebelah kaki duduk dalam syurga dah puan-puan. Cuma buat amal padat bagi elok. Jaga kawan tu hak seorang, hak banyak akal. Banyak akal. Bila main tuan, akal banyak, nafsu kurang. Tu kan dia reka. Nak makan macam-macam. Nak makan kerabu umbuk kelapa sawit, sedap je umbuk kelapa sawit. Hampa boleh dah cari mana-mana. Nak pergi cari umbuk kelapa sawit tak mana. Ya Allah, dia nampak pelik-pelik. Aku nafsu kurang, dia kata, tapi akal banyak. Dia mereka macam-macam. Nak makan terapa lalu dah. Mereka macam-macam. Tapi kalau layan, insya-Allah Allah Ta'ala bagi syurga. Baik, kita sambung lagi hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-28 dalam kitab ni, muka surat 168. Talak itu menggegarkan arasy. Tazawwaju wa la tutalliqu fa inna talaq yahtazzu lahul arsy. Berkahwin kamu semua dan jangan kamu bercerai. Itu betul Itu hadis. Itu hak belakang tu. Dan jangan kamu talak, sesungguhnya talak itu menggegarkan arasy. Hak tu orang mereka. Tazawwaju wa la tutalliqu. Hak tu betul. Hak tu memang ada hadis Nabi kata, tapi hak ni fa inna talaq yahtazzu lahul arsy. Ulasan para sarjana hadis ataupun para ulama hadis menghukumkan hadis ini palsu kerana rangkaian sanad terdapat seorang yang bernama Amr bin Jami'i. Menurut Yahya bin Ma'in, ia adalah seorang pendusta dan tak boleh dipercayai. Dia reka, dia tak mau bagi orang cerai. Dia reka hadis ni. Hak yang mula tazawwaju wala tutalliqu tu memang hadis Rasulullah kata, tapi hak ekor dia tu bukan dia. Ramai juga orang kata jangan duk minta cerai daripada suami, bergegar arasy Allah Ta'ala tu. Hak tu adalah merupakan kata-kata sebagai motivasi tak mau bagi cerai je.
Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikhul Baghdadi juga mengatakan ia adalah seorang pendusta, Yahya bin Amr bin Jami' ini. As-Sayuti mengatakan pendapat yang sama dalam kitabnya Al-Layalil Al-Masnu'ah Al-Lali Al-Masnu'ah fi ahadits al-mawdu'ah. Tu disebut kata macam itulah ya pandangan ulama-ulama hadis. As-Saghani menaraikan hadis ini di dalam kumpulan hadis palsu, dan Al-Albani masukkan hadis dalam kitab Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah bahawa ia adalah hadis dhaif. Yang ekor dia tu yang kata talak itu menggegarkan arasy tu. Hadis palsu ini digunakan untuk memberi peringatan kepada orang Islam, terutamanya kepada pasangan suami isteri yang mempunyai krisis keluarga, untuk mengelakkan pasangan tu cerai. Dia motivasi ke kawan hak nak cerai tu. Pasal duk cerai lah, kamu minta cerai, bergegar arasy Allah Ta'ala tu. Naknya hak tu motivasi dia. Untuk mengelakkan pasangan bercerai, maka berilah peringatan dengan keburukan bercerai. Hadis ini dibaca dan guraikan mengikut kefahaman sendiri, itu yang tak betul. Kerana dinisbahkan kepada kata-kata Rasulullah. Islam menganjurkan kehidupan berumah tangga yang harmoni, penuh kebahagiaan. Namun jika keharmonian dan kebahagiaan tersebut tidak dapat dipelihara, maka Islam tidak menghalang berlakunya perceraian, asalkan ianya dilakukan mengikut prinsip dan etika yang ditetapkan. Ada prinsip, ada etika, ada cara. Kalau kamu nak lepaskan dia, jangan pukul dia. Itu dalam Quran kata. Ya, dalam Quran kata. Jangan pukul dia. At-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf au tasrihun bi ihsan. Kalau nak jaga dengan elok. Kalau tak, lepas elok-elok. Jangan pukul, tendang, terjang, baru lepas. Jangan. Itu tak boleh. Allah Ta'ala larang. Perlu dipahami, penceraian bukanlah langkah awal yang paling utama dianjurkan berlakunya kursi rumah tangga. Itu bukan cara. Kita ada lagi dia punya step dia, ada lagi kaedah dia. Jangan anggap tu saja cara bila ada krisis dalam rumah tangga. Ya. Talak adalah langkah terakhir yang diperuntukkan secara sah ya, dalam menyelesaikan suatu krisis rumah tangga. Ya. Hadis Nabi kata, sebenci-benci perkara halal, ada perkara halal tapi Rasulullah Allah Ta'ala tak suka. Abghadul halal ilallah at-talaq. Cerai ni adalah benda yang halal tapi Allah Ta'ala tak suka. Iblis suka. Dia suka kalau bercerai. Bergaduh sikit-sikit, sebut cerai. Cerai ni kalau sebut ya banyak mana sebutlah. Tapi cerai laki-laki saja tahu. Cerai isteri. Kalau isteri cerai suami tak jatuh. Isteri marah kat suami dia. Ngabang aku tak meluat dah, tak suka dah kat hang. Lah aku cerai hang 300 talak, tak jatuh. Sebab isteri yang cerai. Suami cerai jatuh. Dia kata satu, jatuh satu. Dia kata dua, jatuh dua. Dia kata tiga, jatuh tiga. Dia kata lebih daripada tiga, jatuh tiga. Dia kata aku talak 10, jatuh tiga. Dia talak 20, jatuh tiga. Dia balak sebanyak mana kereta lalu depan ni, jatuh tiga. Takkan kereta lalu sebiji kot. Artinya berdasarkan kepada apa yang dia sebut. Kalau suami lah, talak waktu marah, jatuh. Talak waktu mabuk, jatuh. Dia minum arak, lepas tu mabuk, tunggilangang. Bini dia terkah dia sekali, marah, dia cerai bini dia. Tengah duk mabuk, jatuh. Mabuk dong ketum, jatuh. Tengah-tengah duk mabuk dong ketum, bini dia kata, minum mayak kencing iblis itu, tu yang cakap lebih kurang tu. Cerai bini dia, jatuh. Tapi kalau tengah duk tidur mamai-mamai, tak sedap dia mamai, dia kata talak kat bini dia, rupanya dia dikeli dalam mimpi. Tiba-tiba dia kata tu tak jatuh sebab dia tak akal dia di luar sedar, dia tak sedar waktu tu. Iaitu mamai ke, ataupun dipaksa sampai kawan tu buh pistol masuk lubang hidung dia. Pak mentua dia polis, contoh aja. Tuan-tuan kata saya nak cerita orang Langkawi pula. Pak mentua dia polis, ambil pistol, buh lubang hidung. Baik hang cerai kah? Hang tak cerai aku tembak. Maka dia pun cerai isteri dia. Tak jatuh. Pasal dipaksa.
Tapi kalau setakat paksa cubit kita aja, mak mentua paksa, hang cerai hari ni hang. Kalau hang tak cerai, jaga hang. Kalau cerai je tu, paksa yang boleh menghilangkan dan memudaratkan jiwa, memudaratkan jasmani kita, hak tu yang betul. Ni paksa sikit-sikit ya. Macamlah isteri dia tu paksa dia suruh cerai. Bang, dia hang kata cerai aku. Kalau tidak malam ni hang tidur, aku jerang banyak panas, aku tuang kau telinga. Dia tuang sungguh tuan-tuan dengan mereka, kerana dipaksa macam tu. Jangan tuang sungguh mati tu. Dia jerang banyak panas tu mulut gelegak tu, tuang masuk dalam telinga. Mati lagi dia. Gamak nak buat, tak tahu. Oh, seriau dengar tu. Tak apa lagi, asal pisau pun dah. Asal pisau. Laki dia kata kat laki dia, tunggu sat. Dia asal pisau. Hang tidur malam ni, bangkit esok tengok tak ada lah. Tapi tahu Ustaz Mat, sahabat ada cara dia, pakai seluar zip kat belakang. Kat belakang. Dia buka tak ada. Pakai seluar kali. Biasa buat kan? Allah Ta'ala berfirman, antara garis panduan tersebut ialah seperti yang dinyatakan dalam ayat ini. Ya, jadi ini adalah motivasi saja, dia bukan hadis Nabi. Ya, disebut inna apa? Fa inna talaq yahtazzu lahul 'arsyu. Artinya talak itu menggegarkan arasy, itu bukan hadis. Ya. Sebab itu Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan garis panduan yang perlu diikut oleh pasangan. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha itu berkenaan dengan nusyuz. Isteri tak mau taat kepada suami, ataupun suami tak mau melaksanakan nafkah, itu nama dia nusyuz. Mula-mula kena cakap elok-elok, yang kedua kena cari orang tengah tolong mai kaunseling dia. Yang ketiga, tinggalkan tempat tidur dengan dia, tanda kemarahan kita, tapi tak lebih dari 3 hari. Lepas tu barulah kita pergi jumpa pihak-pihak yang berwajib. Dalam ayat ini Allah memberikan panduan kepada suami bagaimana hendak mengendalikan isteri yang bersikap curang atau durhaka kepada suami. Langkah pertama ialah dengan memberi nasihat apabila si isteri masih berkelakuan sama walaupun setelah diberi nasihat. Langkah kedua ialah dengan tidur secara berasingan. Apabila langkah kedua ini tidak berkesan, masuklah pada langkah ketiga, iaitu memukul dengan pukulan yang ringan. Kata setengah ulama, kalau jenis orang Melayu, bukan jenis pukul, jangan pukul. Orang Melayu dia tak macam orang Arab. Orang Arab selagi tak pukul, dia tak tahu kata suami marah kat dia. Bila pukul baru tahu, marah rupanya. Ada jenis macam tu. Jadi kalau orang Melayu lagi pukul, lagi rosak pada dia. Pukulan yang ringan bukan bertujuan untuk menyakitkan, tetapi memberi pengajaran dan juga untuk memperingati emosi dia. Namun begitu, jika ketiga-tiga langkah masih tidak berkesan, maka barulah penceraian boleh diambil. Ceraian yang ingin dilakukan mestilah mengikut prosedur dan etika yang sudah ditetapkan oleh Islam. Jika etika ini dipatuhi, tidak akan ada mana-mana pihak yang dizalimi, sama ada pihak suami ataupun isteri. Ya, kita kena pergi prosedur mahkamah. Oleh itu Islam mengizinkan berlakunya perceraian sebagai langkah terakhir menyelesaikan krisis dalam rumah tangga suami isteri. Kata Al-Albani dalam memberi ulasan kepada hadis palsu ini, bagaimana hadis ini tidak palsu sedangkan banyak dari kalangan salaf menceraikan isteri, bahkan sudah sahih daripada Rasulullah SAW yang beliau sudah menceraikan Hafsah binti Umar. Rasulullah pun ada cara dia lepaskan isteri dia. Ya, itu yang kata hadis palsu. Baik, yang terakhirnya hadis yang ke-38 muka surat 216. Sikit ya dia ni. Hadis tentang larangan ketika hubungan suami isteri. Oi. Sikit ya. Ya. Larangan ketika hubungan suami isteri ni artinya larangan ketika berjima. Ija jama'a ahadukum fala yanzuru ilal farji fa innahu yurisul ama wala yuksirul kalam fa innahu yurisul khars. Ni ada orang kata hadis, sebenarnya bukan hadis.
Apabila seorang itu bersetubuh dengan isterinya, maka jangan melihat kepada kemaluan isteri, kerana perbuatan itu akan mengakibatkan buta mata, dan janganlah memperbanyakkan cakap, kerana ia akan menyebabkan kepada bisu. Bisu kata setengah orang depa lah duk kata maksud bisu ni ialah bisu anak dia. Maksud buta ni ialah buta anak dia. Siapa yang bersetubuh dan melihat kepada kemaluan pasangan, maka anak yang lahir mata akan jadi buta. Agak-agak lah nak murung pun. Ada orang percaya. Ibn Jauzi memasukkan hadis ini dalam senarai hadis palsu. Hadis ini hadis palsu, panjang bayan dia no. Jadi saya baca sikit. Sekilas pandang, melihat kepada maksud hadis, kita sudah boleh mengagak ianya adalah palsu dan tidak mungkin diucapkan oleh Rasulullah. Mustahil syariat Islam menghalalkan hubungan kelamin di antara yang menghalalkan hubungan kelamin suami isteri, tetapi pada masa yang sama melarang suami melihat kepada kemaluan isteri. Menurut hadis yang direkodkan oleh Ibn Hibban daripada Sulaiman At-Taimi, dia pernah ditanya tentang apa hukum seorang itu melihat faraj isteri pada ketika bersetubuh. Aku pernah bertanya soalan ini kepada Atha, lalu ia menjawab, aku pernah bertanya kepada Aisyah. Aisyah menjawab, aku pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu bekas, hingga aku mengatakan biar air itu untukku, biarkan untukku. Artinya berebut nak guna air dengan setenak Aisyah. Di sini merupakan hujah tentang boleh seorang melihat aurat isteri pada ketika bersetubuh. Demikianlah juga sebaliknya, isteri melihat pada aurat suami. Maka tidak ada beza melihat ketika mandi dan ketika berjima. Artinya boleh. Kenapa kata tak boleh? Ayat Quran Allah Ta'ala kata, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri kamu adalah kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman mengikut apa cara yang kamu sukai. Artinya bolehlah masa cara, asalkan ia tidak melanggar kepada batasan-batasan syariat. Itulah antara hadis yang disebutkan dalam 40 hadis dhaif, hadis palsu dalam buku hadis palsu ni. Yang banyak cerita-cerita dalam ni, saya kutip-kutip yang mana-mana yang sesuai untuk kita sama-sama, dan mudah-mudahan last kali tu mudah-mudahan akan menjadi panduan kepada kita. Jangan duk percaya sangat. Kadang-kadang orang kata tengok kepada kemaluan isteri akan menyebabkan anak lahir nanti mata buta. Wah, tu tak ada. Rasulullah tak pernah kata hadis-hadis yang macam tu. Jadi kita nak kena ambil tahu apa-apa benda yang legal dalam masyarakat kita yang bukan datang daripada hadis Nabi SAW. Jadi jaga-jagalah. Kadang-kadang ada orang percaya, dia kata Nabi kata, padahal Nabi tak kata macam tu pun. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dari pertemuan kita, insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan dalam pertemuan ini. Walaupun sekejap masa hari mulia, Allah Ta'ala beri kepada kita peluang untuk duduk macam ni. Ini satu momen yang bukan senang nak cari pula, tuan-tuan perempuan. Tak boleh duduk macam ni. Orang hak sebelah kita orang yang macam ni tak boleh. Mungkin nak main boleh main lagi, tapi hak sebelah kiri kanan kita bukan orang yang sama. Ada kalanya kita mengaji ni. Sebab itulah dalam kitab kata berkat mengaji ni kerana 4 perkara. Berkat mengaji kerana 4 perkara. Yang pertama, hormat buku yang kita mengaji, sebab dia adalah wasilah ilmu. Yang kedua, hormat guru yang kita belajar daripada dia adalah wasilah ilmu. Dia bawa ilmu daripada mana-mana yang dia mengaji, mai ajak kita. Yang ketiga, hormat kawan yang mengaji dengan kita. Jangan sakiti dia, jangan tipu dia, jangan duk bully dia. Hilang berkat ilmu. Dan yang keempat, hormat tempat kita mengaji, jangan rosakkan dia. Sebab itulah tempat yang kita cari ilmu. Ni dah lah duk sila macam tu, tak apa lah. Ya. Perempuan ni kira duk boleh sila lagi. Anak murid hak duk mengaji kat saya setengah-setengah tu, sila tak boleh dah sudah. Semayang pun duk atas kursi dah. Dia tak boleh sila lah. Tahu kan? Semua kena duk atas kursi. Perempuan duk boleh sila lagi, tuan-tuan duk boleh sila lagi. Setengah sila tak boleh. Sakit kaki dia tak nak kena belunjuk lah. Saya kata belunjuk lah, kot lain janganlah belunjuk main kata ya, belunjuk kot lain tak apa. Ada kawan-kawan yang ngaji sekali dengan kita, mereka adalah orang
yang sama-sama dapat berkat ilmu kita. Mungkin 10 tahun akan datang kita akan jumpa balik kawan tu. Nak teringat zaman mengaji dulu. Tu. Kawan kita ada berkat ilmu dan mengaji. Jadi jagalah Pak Kara. Yang pertama jaga kitab yang kita mengaji, jaga guru yang kita mengaji, jaga tempat yang kita mengaji, jaga kawan yang kita mengaji. 4 perkara yang membawa berkat dalam ilmu kita kena jaga. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allazina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min 'amalin la yanfa', min du'ain la yusma', wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardina warda 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa abang? Mai nak peluk ni. Habis. Amboi. Dah tukar masa ni. Gerak yang kau dalam dulu. Habis lah. Ni bayang saya. Kau di masa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, tengok yang depan makanan yang di belakang ni untuk setengah nama yang di depan ada meja makanan di depan. Tapi alhamdulillah bila Putrajaya dekat mai sini kan ada tak bini dia ulang. Ulang dekat dia. Lama lepas tak pergi dia pindah tu Putrajaya tak dengar pun tapi PKP orang lama dah. Oh, PKP orang. Tidak Ramadan. Buat duduk bagi. Ha pun tak nak ya. Umi nak tekat gambar? Umi nak gambar. Ai. Ni.